نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرشد أمته إلى الإيمان وخوفها من المخالفة الملكتين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العزيز: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وثبت لساننا واهد قلبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعلنا فتوح العارفين وفهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. رب يسر ولا تؤسر، رب يسر ولا تؤسر، رب تمم بالخير. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، وفهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا ما شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد عن الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan Allah Subhanahu wa taala keizinan. Kita masih lagi diberikan kesempatan hari demi hari, masa demi masa begitu pantas mana berlalu meninggalkan kehidupan kita yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan tidak akan berlakunya hari kiamat sehinggalah
hari semakin cepat. Setahun ibarat sebulan, sebulan ibarat seminggu, seminggu ibarat sehari, sehari ibarat satu saat, satu saat ibarat seperti satu pemetik api, sepemetik api. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi kita hidayah. Saban hari alhamdulillah kita dapat duduk dalam majlis ilmu. Kita menambah segala amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menambah segala ketaatan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang layak memakmurkan akan rumah-rumah Allah itu adalah terdiri daripada orang-orang yang beriman. Kalau kita orang yang tak beriman, tidak mungkin kita datang di sini. Dan iman itu perlu kepada hidayah Allah. Ada orang beriman tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kita. Ada orang beriman, berapa ramai di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata umat aku kajufain, umat aku seperti buih-buih di lautan. Tetapi ramai di kalangan mereka itu adalah orang-orang yang lalai, orang-orang yang sentiasa mengejar akan kenikmatan, keseronokan dunia. Kenapa? Hubbud dunya wa karahatil maut, cintakan kepada dunia, sayang untuk nak berenggang dengan dunia, dan juga bencikan pada kematian. Jadi sebab itu alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita sekali lagi dapat duduk dalam majlis ilmu, majlis zikrullah. Kita dapat duduk dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, seperti mana yang telah saya sebutkan, bacakan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat sentiasa mengelilingi, para malaikat sentiasa melingkungi kepada tempat-tempat ada di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang duduk, walaupun dia duduk hanya sekadar mendengar, walaupun dia duduk hanya sekadar untuk memenuhkan antara maghrib dan isyak, tapi dia akan dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan usaha kita ini nanti, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kita di akhirat. Kerana kita tak tahu bila kita akan pergi. Mati kita tak tahu nak jangka. Jadi persiapan, persiapan kita. Itu bagaimana seorang Arab Badui ketika mana Nabi SAW menyampaikan khutbah, ditanya kepada Nabi, mata sa'ah ya Muhammad. Dia kata, ya Muhammad, bilakah berlakunya hari kiamat? Maka kata Nabi SAW, adakah kamu telah mempersiapkan diri kamu untuk dia? Maka kata Arab Badui ni, menurut sahabat Nabi lah, dia sahabat Nabi di kalangan Arab Badui. Dia kata, mana tak ada apa yang saya dah siapkan untuk diri saya, melainkan mana apa yang wajib saya dah laksanakan. Tetapi mana saya amat mencintai kepadamu ya Rasulullah. Maka pada ketika itu Nabi SAW menyatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Jadi sebab itu kita mencintai Nabi, kita mencintai segala sunnah Nabi, mencintai kepada majlis-majlis ilmu, mana adalah merupakan mana satu jalan wasilah untuk kita mencapai kebahagiaan apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi pada malam ni insya-Allah kita sambung lagi ayat yang ke surah Yasin, mana kepada kita ada beberapa laman website Google Map daripada beberapa tempat. Jadi untuk makluman, kita pada hari ini kita tadabbur, kita mentadabbur kepada surah Yasin. Mana surah Yasin kita akan sama-sama membicarakan kepada ayat yang ke-33, ayat 33 daripada surah Yasin. Yang lepas kita telah melihat tentang kedudukan ayat Allah Subhanahu wa taala, iaitu alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Mana baik Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, tidakkah mereka perhatikan berapa banyak sudah orang-orang dahulu yang telah kami binasakan. Mana Allah Subhanahu wa taala nak beri tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Muhammad, mana aku nak beri tahu kepada kamu, tidakkah mereka yang mendustakan akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ni, di mana mereka ni adalah orang-orang yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala lantas kerana mereka ni mendustakan akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka ni dengan azab-azab, annahum ilaihim la yarji'un, dan kami yang tidak akan kembali kepada mereka, mana kami binasakan yang tidak akan kembali lagi kepada mereka. Baik, jadi seterusnya kita lihat pada ayat wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun. Mana mereka itu semua bakal dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan tentang Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka semua ni, wa in kullul lamma jami'un ladaina, mana bakal akan dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu. Jadi kullu ni kalimah keseluruhan, mana keseluruhan daripada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka ni akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mana dan akan dipersoalkan setiap daripada amalan-amalan yang telah dilakukan. Kerana Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, wa in kullu lamma la yuwaffuhum rabbuhum a'malahum, dan sesungguhnya masing-masing pihak pasti Tuhanmu akan membayar ataupun membalas mana dengan apa yang telah mereka amalkan. Apa yang kita buat dekat dalam dunia ni, apa yang kita kerjakan sepanjang kita berada di dalam dunia ni, bermula daripada akhir baligh, mana kita bermula daripada akhir baligh sampailah kepada kita wafat, mati, akan dipersoalkan, akan ditanya besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kerana malaikat Raqib dan juga Atid, malaikat Raqib dan Atid ni, mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan raf'ul kalam,
mana tidak akan mengangkat akan kalam Allah Subhanahu wa taala ala salasa, mana pada 3 perkara. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat kalam Allah Subhanahu wa taala pada 3 perkara, mana tidak akan tertulis amal kamu sama baik ataupun buruk kamu kepada 3 perkara yang kita nak kena jaga, yang kita terlepas padanya. Iaitu yang pertama, Nabi SAW kata, iaitu kanak-kanak sehinggalah dia baligh. Ya, kanak-kanak daripada mula dia lahir sampailah sebelum dia baligh ataupun ketika mana dia baligh, mana semua amalan-amalan dia tidak ditulis, tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada mana amalan itu dia buat benda yang baik ataupun dia buat benda yang buruk. Jadi timbul persoalan, adakah mak dan ayah dia akan diberikan pahala ataupun diberikan dosa sekiranya anak-anak itu melakukan sesuatu yang baik ataupun melakukan perkara yang tak baik. Menurut kepada pendapat para ulama, di mana sekiranya kanak-kanak itu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, melakukan amal-amal, maka pada ketika itu saham tu dia akan balik kepada mak dan ayah dia kerana didikan, tarbiyah. Tetapi kalau sekiranya anak-anak itu melakukan sesuatu perkara yang membawa kepada dosa, maka mak dan ayah itu dia tidak akan tak akan dapat apa. Kenapa? Sebab Allah tidak menulis, tidak mencatat lagi apa-apa amal kepada kanak-kanak sehinggalah dia baligh. Yang keduanya, orang yang tidur sehinggalah mana dia terjaga. Tuan-tuan kalau rasa tak nak catat amal ni, tidur sekarang. Kan syak kan bangun. Tak adalah catat amal apa-apa. Jadi orang yang tidur sampailah dia bangkit daripada tidur dia, maka amalan dia tidak akan tercatat. Allah Subhanahu wa taala akan mengarahkan kepada malaikat supaya tidak mencatat segala amal. Kemudian yang ketiganya ialah orang yang gila. Mana orang gila sampailah mana dia bangkit ataupun sampailah dia baik daripada gila dia. Mana kalau dia mati dalam keadaan gila, bermakna syurga. Tapi bukan gila-gila. Gila-gila tak pakai. Mana orang yang gila, yang tidak waras. Sebab itu ada satu kisah bagaimana cerita penggali kubur. Mana bagaimana satu ketika bila dia gali kubur, kubur tu tak ada nengsan. Dia tak ada nengsan. Mana nengsan mungkin dah tercabut apa pun. Bila dia gali, salah gali, pada ketika itu mana dia tempat dia nak gali untuk risikan jenazah lain kena dekat kubur, satu kubur ni, yang mana bila dah sampai kepada kedalaman yang dikehendaki, mana dia terketuk, cangkul tadi ketuk mana papan lahat. Dia ketuk papan lahat, bila dah lama dekat dalam kubur, jadi dia patah. Bila patah, mana gali-gali balik lah. Bila gali balik, tengok mana ada jenazah dekat situ. Disebabkan pada ketika itu lahat ataupun dia punya papan lahat tu dah patah, jadi tanah dia dah mula mengempap kepada jenazah tadi, maka digali balik, gali bawa keluar. Bila digali bawa keluar, mana pada ketika itu jenazah yang ada masih lagi dalam keadaan sempurna. Walaupun dia punya kain kapan dia dah kuning, tetapi jenazah dia, badan dia masih lagi dalam keadaan elok. Muka dia masih lagi orang kata macam baru meninggal. Maka panggil orang kampung minta bantuan, kebumikan balik. Bila tanya-tanya siapa,
Maka lepas itulah, lepas beberapa 3 hari masing-masing tanya siapa lah orang ni. Ya, mana sebab tak ada ni, mana bila kata tanya siapa waris, siapa akhirnya waris tu dia mana dia datang. Dia kata ni kubur mana adik saya. Dia meninggal tapi dia gila. Tuan-tuan, ya. Mana orang gila, mana Allah berikan kepada dia selamat dia daripada mana azab kubur ataupun azab. Tapi jangan kita minta gila, tuan-tuan. Ya Allah, kau jadikan aku gila supaya aku boleh masuk syurga. Ya, jangan. Mana dia gila tu sebab kan mungkin mana masuk syurga, tuan-tuan, masuk syurga. Maksudnya masuk syurga itu dia tak masuk neraka. Dia takkan masuk neraka. Tapi tempat kedudukan dia antara orang yang beramal dekat dalam dunia ni, orang beriman, kemudian dia beramal, dia meninggal, kedudukan dia itu adalah berbeza. Itu bezanya. Ya, mana kita yang Allah berikan kesempatan boleh kita hidup, mana kita berdoa dan kita bersyukur dan terus kita melakukan ibadah. Terus kita melakukan kebaikan. Kenapa? Kerana setiap amalan yang kita buat itu mana akan diberikan ganjaran, akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana pahala itulah yang akan menentukan, pahala daripada amalan-amalan yang kita laksanakan itu yang akan menentukan kehidupan kita, menentukan bagaimana kedudukan kita nanti apabila kita masuk dekat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun. Mereka semua akan dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita lihat kepada ayat yang ke-33. Ni Ustaz Khairul, ni apa ni WhatsApp ni tak ada keluar gambar. Google Meet tak ada. Baik, kita tengok pada ayat yang ke-33 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ayatul lahumul ard, dan tanda bukti, sesuatu bukti tentang mereka, wa ayatul lahum, dan ayah ni tanda bukti, lahumul ard, bagi mereka tentang adanya bumi yang al-maitat, mait mana yang tandus, yang tidak hidup. Ahyainaha, kemudian kami menghidupkannya. Ya, yakni kami Allah Subhanahu wa taala menghidupkan akan mana bumi tersebut. Wa akhrajna minha, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Faminhu ya'kulun, maka sebahagiannya ya'kulun, mereka makan. Baik. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala nak beritahu tentang betapa keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah kata wa ayatul lahum, dan di antara tanda-tanda bagi mereka yang berakal, bagi tanda-tanda kepada orang-orang yang berakal, orang yang mempunyai albab, orang yang beriman kepada Allah, yang nak memikirkan tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan kepada semua lahum, mana ada sebagai mufassirin mengatakan lahum ni adalah mereka-mereka ni yang ingkar, yang menolak akan apa yang telah dibawa oleh Nabi SAW, dakwah yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa
kamu lihat antara tanda-tanda, ya, tanda-tanda bagi mereka sama ada orang kafir ke ataupun orang mukmin, orang Islam, siapa-siapa saja mereka yang berakal, Allah kata apa? Kamu lihat kepada bumi, al-ard, bumi. Kenapa bumi? Kerana bumi ni Allah Subhanahu wa taala jadikan asal dia adalah dalam keadaan al-mait, mati. Bumi ni mati. Maksudnya mati ni maksud dia tak tumbuh apa pun. Mana kita lihat pada asal kejadian bumi ni, mana semua bumi ni tak ada apa pun. Tak ada pokok, tak ada apa, tak ada tu. Ya, mana dia hanya ada kata tanah yang lapang, ya, ibarat pada gurun saja, dengan pasir, tanam apa pun tak boleh hidup. Ya. Kemudian dia tidak ada air. Ya, Allah jadikan yang sab'at ayyam, Allah jadikan bumi ni dalam 7 hari. Ya. Dan bagaimana macam-macam lah telahan teori Big Bang lah macam tu. Jadi nak ceritanya, mana asal Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ni tak ada apa, kosong. Ya. Letak apa pun tak boleh hidup. Ya. Kerana air tak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ni hidup dengan apa? Hidup bumi ni dengan sebab adanya air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Ya. Dan kami jadikan wa ja'alna minal ma', dan kami jadikan daripada air itu semuanya hidup. Ya. Kita tengok kalau kemarau panjang, ya, kering dah, sungai kering. Ya, sungai kering. Tapi bila sampai adanya hujan, ada ikan dekat dalam. Ya, mana datang ikan? Kalau kita ikut logiknya, ikan ni kalau kita letak atas darat tak ada air, tak sampai 1 jam mati dia dah. Yang tak ada air. Ya. Disebabkan kering dah seminggu, 2 minggu. Ya, kadang-kadang sebulan. Logiknya lah. Ya, mana ikan tu ke mana dia pergi? Mungkin kita kata dia mati. Ya, tetapi bila Allah Subhanahu wa taala menurunkan padanya hujan, maka kita lihat, ya, mana semuanya jadi ikan boleh ada dekat dalam sungai ataupun dalam parit ke dalam mana. Ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan, kita tengok Mekah, Madinah. Ya. Tanah tandus, tak ada apa. Tapi akhir-akhirnya kita lihat, bagaimana Allah jadikan tempat dia semakin subur. Semakin subur. Ada orang kata saat ini Nabi dah sebut tanda-tanda akhir zaman. Tak kira lah mana tanda-tanda akhir zaman pun. Ya, itu mana sebagai satu peringatan kepada orang-orang yang beriman. Tapi nak ceritakan siapa yang tumbuhkan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala kata, aku jadikan bumi ni dalam keadaan mati, tak ada apa. Ya. Padang pasir. Kosong. Ya. Saya masa duduk dekat Mesir dulu, jalan nak pergi ke Sinai tu, mana mereka tanam gandum atas padang pasir, hidup subur. Pada kalau ikut logiknya lah, mana tanam apa pun tak hidup, tapi dia boleh, gandum tu boleh tumbuh dengan subur. Ya. Dengan apa? Sebab mereka mengalirkan air sungai Nil ke atas ataupun daratan padang pasir tu. Jadi nak cerita Allah dah sebut dah, mana fa ahyaina, maka kami telah menghidupkan. Hidupkan dengan apa? Mana hidupkan dengan adanya hujan. Ya. Sebab itu hujan ini adalah merupakan satu nikmat Allah Ta'ala. Ya, tetapi hujan juga kalau dia banyak, dia akan menjadikan bencana juga di atas mana manusia. Sebab itu kita tengok tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ni. Ya. Allah jadikan bumi ni, kalau kita tanah dia pun kalau kita tengok mana ada berbeza-beza. Ya.
andai kata Allah Subhanahu wa taala jadikan tanah ataupun atas bumi ni tanah semua takung air, agak-agak apa jadi? Ya, macam mana kita nak tanam, macam mana nak buat rumah, ya. Mana kita kata yang orang duduk, tu ustaz, orang duduk dekat apa ni rumah, buat rumah laut tu boleh hidup, ya. Dia hidup buat rumah dekat pesisiran, makna Kuala ke ataupun dekat pantai ke ataupun dekat muara ke, tapi dia tanam pergi dekat darat juga, ya. Dia nak tanam, dia pergi cari mana tanah juga, ya. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada tanah ni, Allah jadikan tanah ni semuanya dia menakung air. Mana semua kita tak dihidupkan. Ya. Dan andai kata Allah Subhanahu wa taala jadikan pula tanah ni mana semua tak boleh takung air. Maksudnya bila hujan air hilang, air hujan air hilang ya. Agak-agak kita nak minum air apa? Boleh minum air laut. Ya. Boleh, tapi berapa banyak kos yang kita nak, mana kos yang kita nak ada, nak saling pun nak suling balik air tu dia jadi air mentah. Ya. Jadi mana Allah jadikan betapa kebesaran keagungan Allah yang perlu kita fikirkan. Allah jadikan ada bumi ni, ada yang ada tempat menakung air, tanah tu boleh takung air, ada tanah yang tak menakung air. Ya, kita tengok hujan, ya, mana walaupun dia bertakung air sekejap, tapi sehari dua ataupun mungkin 2-3 jam dia dah serap, hilang. Ya. Tapi tempat-tempat yang ada boleh menakung air, mana dia duduk dekat situ, dan dia akan mengalir. Ini kebesaran Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan kemudahan bagi siapa? Bagi manusia. Ini adalah ayah, dan ini adalah tanda-tanda akan manusia yang boleh berfikir. Ya, kepada orang yang nak berfikir tentang kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul Allah Subhanahu wa taala kata, bukan sahaja kami hidupkan tanah ni dengan air ni tadi, kami siramkan bumi ni dengan air, bahkan Allah kata wa akhrajna minha habba, dan kami keluarkan padanya akan habba, biji-biji benih. Ya. Mana kita tengok tuan-tuan, mana dengan adanya mana hujan kita tengok, ya, dengan hujan, kalau kita tengok dah 2 minggu 3 minggu panas, rumput semua mati. Mana rumput tadi semua mati, tak hidup. Ya, apa lagi kalau kena dengan kebakaran, habis mati semua. Tapi bila turun hujan, ya, selang 2-3 minggu kita tengok rumput tadi menjadi hijau. Mana datang benihnya? Ini Allah kata wa akhrajna minha habba. Ya, Allah yang keluarkan daripada bumi itu akan habba. Ya, makan biji-biji benih. Kita tengok dulu tu nenek moyang kita tanam durian, ya, mana dia dapat benih durian? Ya, mana sebelum adanya kita tu orang dulu tu kita tengok tak kenal durian, rambutan tak ada. Ya, begitu juga yang lain-lain buah-buah yang kita makan, buah cempedak ke buah apa, ya. Mana kalau kita tengok asal usul dia tu, adakah manusia itu mencipta buah ataupun biji benih rambutan? Adakah manusia itu zaman-zaman dulu cipta biji durian? Ya, tak ada kan? Ya. Allah Subhanahu wa taala yang cipta, Allah jadikan letak dia, tumbuh dia. Ya. Mana datang manusia pada kita itu, nak dalam keadaan dia nak cari makan, nak cari apa, rasa-rasa ni sedap ni. Boleh makan. Maka mereka pun menamakanlah dia. Baik itu kita tengok orang Mak Saleh sebut durian, dia tak kenal durian. Tengok buah pun dia pelik, tengok tajam-tajam. Siapa yang namakan durian? Ya, manusia yang menamakan durian. Ya, tapi Allah tak sebutkan nama tu durian. Ya, cuma dalam ilmu Allah, dalam catatan kalam Allah Taala,
mana manusia akan menyebut nama tu durian, rambutan, langsat, semua sekali apa-apa yang ada. Mana kita tengok pada usul asalnya itu tidak ada yang tumbuh melainkan Allah yang menumbuhkan. Kenapa? Sebab ahyainaha, ya, kami hidupkan. Allah hidupkan tanah ini dengan siraman air. Jadi akhirnya segala habbah keluar, biji-biji benih. Ya. Mana kita kata apa ni, kadang-kadang kita tengok mana rumput menyala sana, apa manfaat kepada kita? Ya. Kita rasa kita tak ada manfaat pada kita, tapi orang yang menternak, ya, dia akan dapat manfaat daripada rumput untuk nak beri makan kepada binatang ternakan dia. Dapat manfaat, kita dapat manfaat. Mana kita dapat makan daripada daging lembu tadi, ataupun daging kambing, ataupun daging tadi. Kita dapat makan susu daripada binatang ternakan tadi. Ya, mana dia pusing tu. Mana satu pun dekat dalam dunia ni yang Allah Subhanahu wa taala jadikan tak ada manfaat, melainkan semuanya mau. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebab apa? Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia tak malu. Maksudnya tak pernah Allah rasa malu untuk membuat satu perumpamaan yang ba'udah. Ya, benda yang kecil. Ya, nyamuk. Ya, umpama binatang yang kecil yang kita kata apa manfaat nyamuk ni? Ya, kadang-kadang dia boleh jadi kena penyakit Aedes lah, kena tu lah, kena ni lah. Ya, bagi kita rasa macam tu. Ya, yang kita tak nampak kebaikan apa yang Allah kata wa ayat, mana tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi orang yang ada akal, orang yang ada pengetahuan, apa yang dia buat? Kita tengok berapa banyak kilang riset. Ya, kajian-kajian tentang nyamuk berapa banyak, mana keluarnya pakar-pakar nyamuk contohnya, pakar-pakar lalat, pakar-pakar berapa banyak. Ya, kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala dah kata dah, aku tak malu, mana tak ada sedikit pun aku nak rasa bersalah ke apa ke, mana nak menjadikan satu perumpamaan yang bahkan yang lebih kecil daripada itu pun. Ma ba'udatan fama fawqaha, apa yang ada di atas, apa yang ada di bawah. Ya. Kerana Allah Subhanahu wa taala kata apa? Adapun orang-orang yang beriman, wa ammal ladzina kafaru wa ammal ladzina amanu, ya, wa ammal ladzina amanu fayaqulu madza arada Allah, wa ammal ladzina kafaru. Orang-orang kafir ni bila dia tengok apa benda semua ni, madza arada Allah bi hadza masalah. Ya, apa guna semua ni? Ya, sedangkan orang-orang yang beriman mereka melihat bahawa wa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Mereka mengetahui ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah nak jadikan, Allah nak buat apa? Itu terpulang betul. Sehingga kan mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan perumpamaan seperti mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, ya, mana Allah Subhanahu wa taala sebut wa akhrajna minha habba mana faminhu ya'kulun. Ya, dan sebahagian habbah-habbah yang ada, tak semua kita boleh makan, kan? Ya, Allah jadikan habbah tu mana benih-benih. Ya, mana Allah kata minha, dan daripadanya, tak semua, mana sebahagian. Ada yang boleh makan, ada yang tak boleh makan. Macam kita kata durian, ya, mana kita tengok ada yang macam pokok macam mana sama je, tapi yang ni pahit rasanya, yang ni boleh makan, yang ni tak boleh makan. Ya. Jadi Allah kata faminhu ya'kulun, dan daripadanya, maka daripada habbah itulah sebahagiannya kamu makan. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak membicarakan bahawa setiap manusia bakal dihadirkan kepada hari kiamat untuk dibicarakan. Sebab tu apa yang kita dapat, apa yang kita miliki pada hari ini
mana dia tidak satu pun akan rasa, kita rasa percuma, tetapi apa yang Allah beri semuanya Allah akan tanya balik. Ingat apa yang kita miliki, mana sekecil-kecil sampailah sebesar-besarnya, semuanya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita makan, apa yang kita dapat, nikmat yang Allah berikan, semuanya Allah akan tanya. Sebab itu Allah kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana satukah di antaranya kamu nak dustakan? Cuba Allah kata, cuba kau sebut. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebab itu bagaimana cara kita nak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah yang utamanya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita sembah Allah. Selain daripada kita bersyukur dengan nikmat yang kita perolehi, yang kita dapat, mana kita bersyukur dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tuan-tuan. Kemudian dan semua yang bila mana kita dibicarakan nanti, mana kita akan diadili. Itu dah pasti. Mana kita akan diadili perkara apa yang yang dah kita buat dekat dalam dunia ni. Baik buruk semuanya akan mana akan dibalas dan akan dihukum dan akan diberikan balasan yang setimpal dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kita buat di atas dunia ni. Jangan kita terlepas tentang tak. Itu kalau kita fikirkan, sebab itu kita tengok mananya para sahabat Nabi SAW, para aulia, para mereka yang dekat dengan Allah, bila mereka fikirkan yang macam tu, apa besok nak jawab dengan Allah Subhanahu wa taala, sampaikan dia nak makan pun takut. Dia nak buat sesuatu pun mana takut, mana Allah akan tanya besok. Sebab itu kata dia kata Saidina Abu Bakar radhiyallahu an, dia cakap dengan kawan-kawan dia kata, alangkah baiknya kalau aku jadi macam kambing. Dia tengok kambing, alangkah baiknya kalau aku jadi macam kambing. Maka sahabat heran. Dia kata, ya Abu Bakar, kenapa kau nak jadi macam kambing? Maka kata Saidina Abu Bakar, apa tidaknya? Kambing itu lebih baik daripada aku. Kambing itu lebih mulia daripada aku. Makna dia besok kalau mati tidak akan disoal, tidak akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, orang jaga kambing. Kambing tu makan dekat tanaman orang. Adakah besok Allah akan tanya, hei kambing, kenapa kau makan dekat kebun orang ni? Hei monyet, kenapa kau curi rambutan orang ni? Allah tak tanya dia. Allah akan tanya besok, maknanya orang yang jaga kambing tu. Lihat. Allah tanya, kenapa kau lepaskan dia? Baik itu dekat dalam fiqh. Dalam fiqh, hukum fiqh mengatakan, kalau sekiranya mana kita tanam kemudian masuk kambing ataupun masuk binatang yang makan tanaman kita, kalau sekiranya dia tanam itu kemudian dimakan, maka hukum yang akan berjalan di situ pada hukum syaraknya, mana kena twist. Orang yang tanam tanaman itu ambil kambing orang yang punya kambing tadi, bela. Kemudian orang yang punya kambing kena tanam balik tu sampai macam mana dia besar. Kalau sekiranya waktu mana tuan yang punya tanaman tu jaga kambing tu beranak 2 ekor 3 ekor, kambing tu dia punya. Kambing tu dia punya. Itu hukum fiqh. Kalau sekiranya dapat buah, yang buah itu bukan milik pemilik orang yang punya kambing tadi, yang dia tanam tadi. Siapa? Sebab dia. Sebab kerana apa? Sebab kerana dengan dia merosakkan kepada tanaman orang. Tapi kalau sekiranya tanaman itu tidak dikepung,
Masuk kambing ke masuk lembu, di situ ada khilaf para ulama tentang bagaimana kaedah menentukan mana tanaman dan juga mananya orang yang melepaskan. Tapi nak ceritanya, mana kambing tadi kata Sayyidina Abu Bakar, kambing itu tidak disoal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kambing tak disoal. Yang kena soal tuan kambing tu nanti. Ya, macam kita tengok contoh pada zaman Sayyidina Umar, bagaimana seorang hamba abdi, ya, hamba yang mana pada ketika itu bila dia malam dia pergi curi rumah orang, kena tangkap. Bila kena tangkap pada waktu itu dia bawalah ke mahkamah. Bila bawa mahkamah bicara-bicara, mana hakim kata apa kau punya alasan ataupun aku beri kamu mana bercakaplah apa yang kamu nak cakap. Maka kata hamba ni tadi, dia kata wahai tuan, saya mencuri sebabkan tuan saya suruh buat kerja macam nak mati. Pagi petang nak rehat pun, bahkan dia beri makan kepada saya, makan yang terlalu sedikit. Aku lapar. Aku terpaksa pergi curi rumah orang ni. Kenapa? Sebab aku nak alas puak aku dah penat. Ya, maka kena panggil tuan punya hamba tadi. Masuk tuan punya hamba tadi, benar masuk kod, masuk mahkamah. Bicara-bicara, maka pada ketika itu yang bersalah adalah tuan punya hamba. Sebab apa? Sebab dia gagal memberikan apa hak-hak kepada hamba tu. Dia pun manusia juga, nak makan, nak apa. Maka pada ketika itu, apabila mana hakim tadi menjatuhkan hukum, andai hari ni aku lepaskan, andai kata besok aku dengar lagi mana hamba kamu ni pergi mencuri, dan disebabkan mencuri itu kerana lapar, mana aku tak potong tangan si hamba kamu, tapi aku potong tangan tuan. Lepas daripada itu tuan tu mana beri makan cukup-cukup. Ya, bahawa dia tak nak tangan dia kena potong. Ya, ini tuan-tuan, kita tengok mana hukum Allah. Apa sahaja yang kita buat itu dekat dunia, hukum Allah yang berjalan dekat dalam dunia. Bagaimana hukum Allah berjalan di akhirat nanti. Ya, tidak ada seorang pun akan terlepas daripada mana segala persoalan hidup kita dalam dunia ni. Ya, setiap nafas yang keluar daripada mulut kita, daripada hidung kita, semua nanti akan disoal, tuan-tuan. Ingat, akan disoal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berfikir. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita fikir. Ya, bagaimana aku telah memberikan tanda-tanda bumi ni asalnya daripada kering kontang, tak ada apa. Mana kering kontang memang tak ada apa. Tetapi aku hidupkan, aku jadikan, maknanya bumi ni dia, mana aku jadikan bumi ni hidup. Ya, ada tempat yang mana hidup subur, ada yang digunakan untuk ternakan, untuk minuman. Air, tuan-tuan, sama juga. Ya, mana kalau Allah Subhanahu Wa Taala turunkan air hujan tu macam air laut, Allahu Akbar, apa yang kita nak minum? Ya, agak-agak kalau Allah turunkan air hujan tu, ya, sedangkan dalam bumi kita ni mana 60% adalah air, dan 60% air itu mana kita kata bahawa 54% adalah laut. 54% air laut. Ya. Daripada 54% kita tengok bila mana berlakunya proses antara bendakan air uap naik ke atas, air laut masin. Ya, kalau 54% itu adalah air masin, kalau turun air hujan, biasa dia jadi masin. Ya, kerana dia dapat daripada air garam. Tapi Allah turunkan juga air itu, turun dia dalam keadaan tawar. Kita boleh, semua orang boleh dapat manfaat. Ya. Ni tuan-tuan, kita kena bersyukur. Ya, semua orang dapat manfaat daripada air. Mana kita kata pokok tu pun, tuan-tuan, ya, tak percaya kita ambil lah.
tanam pokok durian, ambil air laut, pergi siram. Agak-agak boleh hidup ke tidak? Tak hidup lah. Ya, tak hidup. Yang boleh hidup pokok-pokok yang dekat-dekat dengan, yang memang Allah jadikan pokok tu memang boleh duduk dekat dalam air laut dia. Mana dekat tebing-tebing laut dia gunakan air laut, dia boleh hidup tu je. Ya. Tapi yang lain tu Allah jadikan semuanya dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah. Mana hujan yang turun tu, mana adalah air dia tawar. Ya. Walaupun pengeluapan itu adalah 54% diambil daripada, Allah jadikan pengeluapan tu daripada air laut, bukan air tasik, ya, bukan air sungai. Air sungai banyak sangat. Ini tuan. Ya, sebab tu Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan air yang turun daripada langit itu, ya, mana walaupun mana daripada berlakunya pendapat daripada awan dan sebagainya, ya, mana pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan air itu semuanya hidup, dan akhirnya kita dapat manfaat. Ya, kita dapat manfaat daripada tanaman, daripada ternakan, daripada apa saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala suruh kita berfikir. Ya, Allah Subhanahu wa taala suruh kita ambil segala pengajaran daripada ayat ini, yang mana kita akan dipersoalkan besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat nikmat Allah, kita ambil nikmat Allah, kita ambil, tetapi kita kufur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita nikmat. Jadi insya-Allah nanti kita sambung lagi pada ayat yang ke-34. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Ayat ni masih lagi bersekitar tentang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan di atas bumi ni berbagai-bagai tanaman, berbagai-bagai makanan, buah-buahan yang Allah jadikan supaya kita ni ambil manfaat daripada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Jadi insya-Allah mana kita sambung mana pada ayat yang akan datang, mana pada ayat yang ke-34 daripada surah Yasin, mana juzuk yang ke-22, mana juzuk 23 ni pada surah yang ke-36. Jadi mudah-mudahan kita ambil pengajaran ayat-ayat ini supaya kita ingat dan kita dapat mendekatkan diri dengan Allah, bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, supaya bila kita ditanya, mana kita ada jawapan. Bila kita ditanya besok di mahkamah Allah, mana kita boleh jawab dengan hati yang tenang, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina wa kunsa wa dzakar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'al faqih din ta'min ta'wil. Allahumma ja'al bid-din min ta'wil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata. Allahumma khtim lana bi husnil khatim wa la takhtim alaina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.